Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda menonton Niaga Awani bersama saya Nabila Khalida, dan pada jam ini kita akan berikan laporan berita tempatan dan antarabangsa mengenai bisnes, kewangan dan ekonomi. Kita akan sambung dengan laporan yang pertama. Perjanjian langganan saham antara Digital Nasional Berhad DNB dan 6 syarikat operator rangkaian mudah alih MNO akan dimuktamadkan tidak lama lagi. DNB dalam kenyataannya menjelaskan meskipun pemeteraian perjanjian telah dibuat bersama 6 syarikat pada 30 Ogos lalu, namun terdapat sedikit perubahan melibatkan keputusan pemilikan saham majoriti DNB oleh syarikat telekomunikasi sedia ada. Ia kerana satu syarikat mengambil keputusan untuk tidak meneruskan penglibatan dalam perjanjian ini, manakala satu lagi syarikat belum memberi respon meskipun mereka telah membuat keputusan untuk terlibat sama. Sehubungan itu, semakan terhadap dokumen transaksi perjanjian pemegang saham perlu dibuat untuk membolehkan langganan ekuiti oleh tempat MNO yang seterusnya memerlukan kelulusan dalaman selanjutnya daripada 4 syarikat MNO. Tambah kenyataan itu lagi, keempat-empat syarikat itu masih berminat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian berkenaan. Mengulas perjanjian akses 5G, katanya perbincangan sedang berjalan dengan semua 6 MNO dan di bawah landasan berasingan dan bebas. DNB komited untuk memastikan rangkaian dan infrastruktur 5G akan dapat digunakan dengan segera. Ujarnya ketika ini liputan 5G telah mencapai kira-kira 30% kawasan berpenduduk dan berada di landasan yang betul untuk mencapai sasaran liputan 80% kawasan berpenduduk menjelang 2024. Dengan hanya bermodalkan RM300 sewaktu mula menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, siapa sangka seorang peniaga wanita yang mengusahakan kek, roti ban dan kuih biskut raya di Sandakan kini sudah berjaya membuka kedai sendiri. Nurliana Abdul Rahman, 42 tahun dari Taman Mesra, boleh menjadi inspirasi kepada usahawan lain kerana kecekalannya yang gigih berusaha untuk mengembangkan produk jualannya dari peringkat awal lagi. Ibu kepada 5 orang anak ini mengakui tiada yang mustahil sekiranya ada kemahuan. Kini kedainya di Bandar Litat Jaya, Sandakan sudah dapat menampung tempahan daripada pelanggan yang semakin meningkat saban hari. Pertama berniaga tu dengan kos dalam 300 begitu, 200, 300 lah begitu untuk model kek dengan roti. Lama-lama order makin orang tahu kan kami punya produk, makin banyaklah tempahan sampai sekarang ni buka kedai dalam 20,000 jugalah. Menceritakan lebih lanjut, Noliana berkata dia mula berjinak-jinak menceburi bidang pembuatan kek, roti ban dan kuih biskut raya sejak 10 tahun lalu dengan menghasilkannya di rumah atau homemade. Namun, kekangan disebabkan keadaan rumah yang agak kecil dan pada masa sama tempahan semakin bertambah, dia mula untuk mencari kedai bagi membolehkannya mengembangkan perniagaan. Sebab rumah agak kecil kan, jadi tempahan makin banyak. Jadi kalau mau panggil orang pun untuk tolong di rumah agak sempit lah. Jadi terfikir mau cari tempat untuk membuat. Ini memang mau kasih kembang lah lagi bisnis. Sebab banyak sudah kan, ramai sudah orang tahu kami punya produk. Ditanya caranya memasarkan produk jualan, Nurliana memberitahu salah satunya ialah dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Cara berniaga dari online, Facebook, WhatsApp lah. Tapi selalu mau post order kuih. Mau kena rajin lah post. Kalau ada bantuan dari lain lagi lah, harapan ada bantuan dari kerajaan untuk menambah aku punya oven kah, mixer, macam barang keperluan lah di sini. Masih banyak lagi kurang peralatan. Macam chiller, oven, mixer masih lagi kurang lah. Sebab kadang tu kan kalau perayaan kami punya tempahan mencecah 5,000 ke 6,000 balang. Apapun, dia bersyukur dengan bimbingan dan tunjuk ajar selain bantuan pinjaman dari Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang banyak membantunya dari segi ilmu untuk mengembangkan produk jualan selangkah demi selangkah sekaligus meningkatkan taraf kehidupan keluarga.
Noliana berterima kasih kepada keluarganya yang menjadi nadi dan kekuatan kepadanya selama ini apabila sentiasa memberikan semangat serta dorongan sepanjang menceburi perniagaan tersebut. Baik, untuk perincikan mengenai landscape penawaran pekerjaan Malaysia suku kedua di Malaysia ini, kita ada Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah kanan Jabatan Pembangunan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan Belia Universiti Putra Malaysia UPM. Baik Doktor, jumlah macam kita dapat lihat tadi, Nina bentangkan jumlah kekosongan pekerjaan meningkat sekaligus menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemik semakin mendapat momentum. Jadi apakah cabaran era pemulihan ini sebab banyak faktor luaran dan dalaman masih menghambat pemulihan ekonomi? So mungkin boleh kongsikan Doktor. Okey, terima kasih kepada Seri Nabila dan juga Nina. Satu perkongsian statistik yang agak padat berkaitan dengan jumlah penawaran pekerjaan di Malaysia, utamanya melibatkan suku tahun kedua bagi tahun 2022. Ini sebenarnya merupakan perkembangan positif berdasarkan daripada statistik yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita dapati bahawa pada suku kedua ini penawaran dia meningkat sebanyak 27%. Itu sebenarnya satu perubahan yang sangat positif daripada suku pertama tahun 2022, iaitu sebanyak hampir 200,000 jumlah penawaran pekerjaan baru ditawarkan. Dan perkara yang sama juga kalau kita lihat tahun lepas, tahun 2020, maafkan saya, 2020 dan 2021, waktu ketika itu lebih kurang dalam 90,000 saja jumlah penawaran pekerjaan. Jadi ini menunjukkan satu perkembangan yang sangat positif untuk tahun 2022. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat dari sisi sektor pembuatan misalnya, kerana penawaran pembuatan ini paling tinggi sekali. Jadi menunjukkan bahawa sektor-sektor seperti mana sektor 3D, the difficult, dangerous and dirty ini sebenarnya makin bertambah penawaran pekerjaannya dan perlu direbut oleh rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Dan kita lihat dari segi konteks ekspor dan import juga meningkat, dan ini juga menunjukkan bahawa perkembangan positif kerana ia melibatkan konteks perdagangan, borong, runcit dan termasuk juga dengan perbaikan kenderaan. Jadi kita nampak ini adalah sektor-sektor yang sebenarnya memberikan peluang nilai tambah kepada rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda, kerana pekerjaan-pekerjaan ini memerlukan tenaga fizikal dan memerlukan fokus untuk dikembangkan. Pada masa yang sama juga kita nampak dari segi perkembangan positif untuk sektor profesional, seperti jawatan profesional untuk berkaitan dengan pekerjaan saintifik yang melibatkan pendidikan dan juga berkaitan dengan teknikal. Jadi saya nampak ini adalah merupakan suatu impak yang positif kepada Malaysia. Dan pada masa sama juga kita nampak dari segi sektor perkhidmatan, terutamanya sektor F&B, makanan dan minuman juga menunjukkan satu perubahan yang positif. Ini berkait dengan konteks bagaimana kita melihat kadar pengangguran di Malaysia juga semakin merosot jika kita bandingkan pada tahun 2020 kemuncaknya pada Mei ketika itu 5.1% waktu ketika itu, dan kita nampak perubahan yang positif pada sekarang ni. Kita nampak untuk yang terkini statistik yang dikeluarkan lebih kurang dalam 3.8% kadar pengangguran. Itu menunjukkan yang bahawa ini adalah satu perkembangan yang positif, dan kita nampak juga dari segi kadar keluaran dalam negara kasar, KDNK negara juga meningkat. Itu juga merupakan satu perkara yang positif kita perlu lihat, Nabila. Okey, kalau kita dapat lihat Doktor, kadar pengangguran kita pada suku kedua berada di paras 3.9%. Ia menurun tapi bukan pada angka ideal. Jadi apa mungkin serta organisasi apa yang harus kita beri tumpuan agar pemulihan pada sektor pekerjaan ini akan terus berlaku? Jadi walaupun kita nampak ia adalah menunjukkan trend pemulihan, tetapi jumlahnya semakin, ialah kita nampak belum mencapai tahap ideal yang kita perlukan. Jadi banyak perkara yang boleh dilakukan, antaranya kita perlu melahirkan lebih ramai lagi tenaga kerja rakyat Malaysia, tenaga buruh rakyat Malaysia yang memiliki kemahiran. Jadi kita perlu perbanyakkan lagi latihan, kita perlu banyakkan lagi program-program yang berkaitan dengan perantisan, kita perlu juga perbanyakkan program-program yang berkaitan untuk reskilling, kerana ini penting. Kita nak memberikan impak maksimum kepada kebolehpasaran pekerja di Malaysia, terutamanya graduan. Kita perlu mempelbagaikan lagi kemahiran mereka. Kita tidak mahu mereka hanya fokus kepada satu kemahiran, tetapi sebenarnya kemahiran mereka tersebut boleh ditambah baik, boleh ada added value, ada nilai tambah untuk individu seseorang. Jadi perlu lebih banyak program-program reskilling dianjurkan. Dan program-program reskilling ini perlu dilakukan secara sinergi antara sektor awam, institusi pengajian tinggi, pihak industri dan juga NGO, sebab kita nakkan supaya output yang dikeluarkan, terutamanya tenaga graduan yang dihasilkan, sebenarnya perlu setimpal setara dengan keperluan industri.
Baik, sebenarnya pandemik COVID-19 ni banyak menyekat usaha kita dalam pelbagai aspek lah. Dalam salah satunya adalah menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi dan juga berkualiti. Jadi adakah untuk waktu ini kita akan menyaksikan tawaran pekerja pada kadar upah yang lebih rendah dan adakah boleh kita perbaiki keadaan ini dalam tempoh pemulihan ekonomi ketika ini? Saya kena percaya bahawa kadar gaji dan upah di Malaysia sebenarnya kita akan nampak trend pemulihan. Memang kita tak dapat nafikan kebanyakan industri, terutamanya industri kecil dan sederhana dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan penjanaan pendapatan melalui perniagaan dan sebagainya, mereka agak struggle, agak sukar untuk orang kata memberikan gaji yang tinggi pada ketika ini. Walau bagaimanapun, saya berpandangan bahawa ia adalah satu perkembangan yang positif apabila kita melihat kepada penawaran pekerjaan di Malaysia pada suku kedua ini. Kita nampak ia akan setara dengan gaji dan upah supaya kita akan lebih menarik lebih ramai lagi tenaga muda terutamanya untuk berada dalam sektor-sektor yang dinyatakan tadilah, termasuk sektor pembuatan, perdagangan, dan yang penting sekali ia perlu setimpal dengan kepakaran dan juga kelayakan graduan itu sendiri. Jadi isu ketidakpadanan pekerja bukan isu baru, malah sudah berlaku sebelum pandemik lagi. Jadi apabila pandemik melanda, ia telah memburukkan lagi keadaan. Jadi kita juga bercakap soal upskilling, reskilling. Jadi bagaimana proses ini berjalan sepanjang 2 tahun ini dengan hemat sekali pada pandangan doktor? Okey, pandangan saya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perkara ini semakin meruncing ketika waktu tempoh pandemik COVID-19 ya. Kerana apa? Kerana waktu ketika itu banyak sektor-sektor beralih kepada sektor pekerjaan dari rumah. Bekerja dari rumah ataupun work from home. Dan pada masa yang sama juga kebanyakan sektor-sektor yang melibatkan sektor fizikal itu terhenti. Jadi kita nampak dari segi konteks kedua, dari segi pendidikan itu sendiri, meliputi suasana ekosistem IM 4.0 yang berlaku secara di peringkat global dan juga di Malaysia. Tetapi kita nampak ia adalah satu perkembangan positif dengan izin, it's a blessing in disguise. Kerana bila dengan adanya pandemik ni sebenarnya kita nampak beberapa sektor yang baru muncul bagi tumbuh cendawan selepas hujan ya, begitu banyak sekali sektor-sektor baru yang muncul. Jadi kita nampak ada juga yang segelintir sektor-sektor yang dapat menjana pendapatan yang positif sepanjang tempoh pandemik. Walau bagaimanapun kita perlu lebih memperbanyakkan lagi sektor-sektor penawaran pekerjaan terutamanya untuk disediakan kepada rakyat Malaysia, meliputi sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perburuhan dan pada masa yang sama juga kita perkasakanlah sektor perkhidmatan itu sendiri. Jadi sektor perkhidmatan juga kita dapati penyumbang terbesar ya kepada penawaran kerja Malaysia pada suku kedua ini. Kita mendoakan supaya lebih banyak lagi lah peluang-peluang yang diberikan terutamanya kepada rakyat Malaysia. Betul doktor. Jadi sewaktu pandemik dunia menyaksikan Great Resignation, beberapa faktor mempengaruhi keadaan ini. Jadi adakah kita masih menyaksikan isu ini khususnya di kalangan golongan muda? Isu ini sebenarnya kita akan nampak bahawa trend ini kita perlu ke arah yang lebih, kita perlu optimis ya untuk kita bantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan dan penawaran kerja itu perlu setara lah dan stabil lah supaya dia dapat memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi saya nampak antara satu faktor yang kita boleh perkasakan adalah analisis bagi data raya, big data itu penting. Ya, maknanya kita perlu perkasakan, maknanya baik dari sektor kerajaan dan swasta, kita perlu memperkasakan analisis berkaitan dengan big data, analisis raya supaya kita nampak mungkin ada beberapa aspek pekerjaan yang kita boleh wujudkan dan mungkin ada beberapa aspek pekerjaan yang kita boleh pertingkatkan dari segi kapasiti dan juga kualiti dan juga latihan serta bimbingan. Kerana bila kita ada data raya yang baik, ia akan memudahkan job mapping ya, ataupun orang kata pun memudahkan untuk kita lihat sektor-sektor yang berpotensi untuk kita menyokong kepada pembinaan dan peningkatan kadar keluaran dalam negara asal kita di Malaysia dan kita nakkan juga lebih ramai lagi pekerjaan-pekerjaan ditawarkan. Ini sekaligus akan membantu untuk mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia dan pada masa sama juga dapat menyediakan hampir 500,000 peluang pekerjaan baru kepada golongan belia yang menganggur. Itu penting, perlu dilihat kerana ia merupakan satu aset yang perlu digemblengkan secara penuhnya. Jadi terima kasih atas perkongsian lebih mendalam mengenai landscape penawaran pekerjaan di Malaysia. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Murshid Arsyad iaitu pensyarah kanan Jabatan Pembangunan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan Belia Universiti Putra Malaysia UPM. Niaga awal ini berehat seketika, kita kembali selepas ini.